rahmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam PDPR Sejarah Tingkatan 2. Okay, tajuk perbincangan kita hari ini adalah berkaitan dengan bab 4 iaitu 4.1 berkaitan agama dan kepercayaan. Okey, di akhir pembelajaran ini murid-murid akan dapat yang pertama menyenaraikan kepercayaan awal masyarakat kerajaan alam Melayu. Yang kedua, menjelaskan penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15. Dan yang ketiga, menghuraikan perkembangan agama di Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Okey, sebelum itu kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan agama dan apakah itu kepercayaan. Okey, agama ialah suatu sistem berkaitan anutan, keimanan dan penyembahan Tuhan. Manakala kepercayaan pula merupakan pegangan yang diyakini dapat menjadi panduan dalam kehidupan. Okey. Kepercayaan awal masyarakat alam Melayu. Terdapat dua kepercayaan awal zaman kerajaan alam Melayu iaitu anisme dan denisme. Okay, kita lihat satu persatu. Apa dia anisme? Anisme ialah kepercayaan di mana setiap makhluk hidupan dan tumbuhan memiliki roh atau semangat. Percayakan kepada makhluk halus dan penyembahan nenek moyang yang dikenali sebagai yang. Penyembahan roh penting bagi memastikan keluarga dapat kebaikan dan terhindar dari kesusahan di dunia. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, kepercayaan anisme. Perayaan Hari Moyang di Selangor. Okey, perayaan ini diamalkan oleh masyarakat temuan di Bukit Ceding. Semasa menyambut perayaan, tarian sewang akan dipersembahkan. Upacara ini merupakan satu upacara berbentuk ritual perubatan bertujuan mengubat dari penyakit yang disebabkan oleh semangat jahat. Okay, ini adalah contoh kepercayaan anisme. Okay, kita beralih kepada yang kedua iaitu denisme. Denisme adalah kepercayaan terhadap kekuatan atau mana atau semangat di mana setiap benda atau makhluk terdapat mana yang boleh mempengaruhi kehidupan seseorang. Contohnya, diadakan pemujaan semangat tanaman untuk memperoleh tanaman yang subur dan banyak. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, kepercayaan denisme contohnya adalah Hari Gawai di Sarawak. Hari Gawai merupakan hari menyambut tahun baharu yang ditandakan dengan berakhirnya musim menuai padi dan bermulanya musim menanam padi yang baharu. Hari Gawai bertujuan memanjatkan kesyukuran atas segala keberkatan, nikmat dan tuah yang dilimpahkan oleh Tuhan. Okey, kita beralih kepada slide yang berikutnya iaitu penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15. Okey, penyebaran agama Hindu dan Buddha bermula sebelum Masihi lagi yang dibawa oleh pedagang India.
Agama Hindu dan Buddha telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di alam Melayu. Bermula abad ke-7, agama Islam mula tersebar dan diamalkan oleh kerajaan Champa, Majapahit, Kedah Tua dan Pasai. Penyebaran agama ini berkait rapat dengan peranan mubalik, pemerintah dan perkembangan perdagangan antarabangsa. Okey. Kita tengok slide yang berikutnya. Okey, perkembangan agama. Kita tengok yang pertama di Funan. Agama Hindu dan Buddha tersebar sejak abad pertama di mana Fan Shihman iaitu raja yang berperanan terhadap perkembangan agama Buddha. Okey, buktinya adalah Candi Gochaiti merupakan bukti penyebaran agama Buddha di Funan. Okey, slide yang berikutnya. Okey, penyebaran agama Buddha dan Hindu di Angkor. Agama Hindu menjadi anutan utama dan menjadi gemilang semasa pemerintahan Suryawarman yang kedua. Contohnya, Candi Hindu iaitu Angkor Wat. Semasa pemerintahan Jayawarman yang ketujuh, abad yang ke-12, peranan agama Hindu telah diambil alih oleh agama Buddha. Okey, itu adalah perkembangan agama di Funan ya. Okey, kita beralih pula kepada Champa. Di Champa, penyebaran agama yang paling awal adalah agama Hindu. Diamalkan sejak abad keempat ketika pemerintahan Brahdahwarman. Beliau telah membina candi Hindu di lembah Minsun iaitu Siwa Bahdrawara. Candi Hindu turut dibina di Ponagar. Kemudian selepas penyebaran agama Hindu, agama Buddha pula tersebar di mana buktinya adalah terdapatnya Candi Do Kuang. Okey. Islam tersebar di Champa. Buktinya adalah penemuan batu bersurat bertarikh 1035 dan batu nisan bertarikh 1039 di Panduranga. Islam tersebar luas semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin abad yang ke-14. Itu perkembangan agama Islam di Champa. Okey, kamu teliti peta buih ini. Ini adalah perkembangan agama Islam, perkembangan agama di Majapahit. Bermula dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha secara serentak, di mana seorang mubalik iaitu Hayam Wuruk menyatukan aliran agama Hindu dan Buddha dikenali sebagai Tripaksa. Okey, bukti tinggalan agama Hindu dan Buddha adalah candi. Contohnya Candi Kopang, Candi Jabong, Candi Sukoh dan Candi Brahu. Kemudian Islam mula tersebar pada abad yang ke-14. Contohnya atau buktinya, Yuping. Yuping adalah seorang pegawai kerajaan Islam daripada China yang dilantik sebagai wakil di Majapahit. Kemudian Gang Enghuao iaitu seorang juga yang beragama Islam telah dilantik sebagai ketua kaum Cina di Pelabuhan Tuban. Dan pada abad yang ke-16, Demak menjadi pusat pengajian Islam selepas keruntuhan Majapahit. Okey, itu adalah perkembangan agama Hindu, Buddha dan Islam di Majapahit. Okey, slide berikutnya.
Perkembangan agama di Sriwijaya. Sriwijaya telah menjadi pusat agama Islam abad yang ke-7. Aiswing, seorang pendeta, datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskrit dan menterjemahkan kitab Buddha. Okey, bukti tinggalan agama Buddha di Sriwijaya ialah Candi Muara Jambi, Candi Bahal dan Candi Muara Takus. Okey, kita beralih kepada perkembangan agama di Gangga Negara. Okey, masyarakat Gangga Negara menganut agama Buddha. Buktinya adalah penemuan arca Buddha di Lembah Kinta sekitar abad ke-16 sehingga abad ke-9 dan penemuan patung Buddha iaitu Havalokiteswara di Bidur. Okey. Perkembangan agama di Kedah Tua. Agama Buddha diamalkan sejak abad ke-5 dan menjadi anutan utama. Agama Hindu turut tersebar. Kemudian pada abad ke-12, Kedah telah mula menerima pengaruh Islam di mana Maharaja Debaraja yang kedua telah memeluk Islam pada tahun 1136. Okey, mari kita lihat beberapa bukti tinggalan agama yang masih kekal sehingga kini. Okey, candi tinggalan agama Hindu di Asia Tenggara iaitu Angkor Wat. Angkor Wat merupakan candi Hindu terbesar di dunia. Terletak di dataran Angkor, Kemboja. Dibina oleh Raja Suryawarman yang kedua pertengahan abad ke-12. Menara utama candi ini melambangkan Gunung Meru. Gunung Meru adalah pusat seluruh kegiatan menurut ajaran agama Hindu. Okey. Yang kedua, candi tinggalan agama Buddha di Asia Tenggara iaitu Candi Borobudur. Candi agama Buddha yang terletak di Desa Borobudur, Kabupaten Maligang, Jawa Tengah, Indonesia. Candi Buddha terbesar di dunia. Dibina antara tahun 750 dan 850 Masihi oleh pemerintah Jawa iaitu dinasti Salindra. Dibina sebagai tempat pemujaan penganut agama Buddha. Okey. Pengaruh agama Hindu dan Buddha merosot dengan ketibaan agama Islam. Okey, kita tengok apa bukti peninggalan agama Islam zaman Kerajaan Alam Melayu. Okey, iaitu masjid di Asia Tenggara, masjid yang paling lama adalah Masjid Demak. Masjid Demak terletak di Jawa Tengah. Dianggarkan siap dibina tahun 1479 oleh kelompok Wali Songo bersama dengan Raden Patah iaitu Sultan Demak yang pertama sekitar abad ke-15. Mengikut kajian sejarah, masjid ini sejurus setelah Kerajaan Majapahit ditakluk oleh Kerajaan Demak. Demak merupakan salah satu lokasi pertama perkembangan dan penyebaran Islam di Pulau Jawa iaitu dalam abad yang ke-11. Okey, Sunan Kalijaga, salah seorang daripada Wali Songo, telah menjadikan Masjid Agung Demak sebagai pusat
peradaban dan penyebaran Islam di Pulau Jawa, sekaligus sebagai lambang kekuasaan raja-raja Islam di Pulau Jawa. Okey, itu adalah 3 contoh peninggalan agama di zaman Kerajaan Alam Melayu. Okay, sebagai kesimpulan, pengaruh agama Hindu, Buddha dan Islam dapat dilihat dalam Kerajaan Alam Melayu. Kejatuhan Kerajaan Funan dan Sriwijaya telah membuka jalan penyebaran agama Islam secara meluas di alam Melayu. Agama Islam terus berkembang pusat di Pasai, sebuah kerajaan Islam yang terletak di Pulau Sumatera. Pemerintahnya iaitu Merah Silu telah memeluk Islam bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Pengaruh Islam kemudiannya terus berkembang dan diwarisi oleh kerajaan-kerajaan lain di alam Melayu. Buktinya, hari ini agama Islam telah menjadi agama rasmi bagi negara Malaysia dan Indonesia. Okey, jumpa lagi pada siaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera.